Okay, kita continue. Okay, sampai sini kan? Okay, sampai sini hari tu. Jadi, ini saya minta kemarin kamu siapkan. Okay. Jadi, ada daripada ni, ada yang nak tanya saya? Ada masalah untuk selesaikan soalan method ni? So, ini adalah antara soalan-soalan yang akan ditanyalah di dalam UPS. Dan di dalam exam PSPM pun topik method ni masih ada lah. Masih ada topik tersebut. Okay, ada nak tanya untuk soalan ni? Sebab daripada yang awal ni saya dah terangkan semua. Jadi awak cuma perlu siapkan apa yang ada. Okay, ada soalan? Nak tanya? Okay, what is the advantage of using? Dia minta state one advantage of using method in Java programming. What is your answer? Code reusable. Code reusable. Okay, so satu. So dia minta one advantage. So code reusable. Okay, lagi? Ada lagi? Satu je. Easy to debug. Easy to debug. Yes. What is meaning debug? What is meaning debug? What is meaning for debug? Anyone? What is meaning for debug? Debug is to fix the error. Debug itu adalah satu proses untuk kita fix the error. Okay, untuk kita solve kita punya syntax error or logical error or runtime error itu kepada kod yang betul lah. Okay, fix the error. Betulkan kita punya error. Okay, next. Two types of method in Java programming. What is two types of method in Java programming? Amanda? Amanda? What is two types of method programming? User-defined method sama standard library method. Madam. Okay, so user define method. Okay, user yang define that method. And then satu lagi, standard library method. Okay, thank you. Okay, next questions. Okay, so this one code for method. Okay, so refer pada code tersebut. Okay, state which one has a object method. Which one object method? Which one? Object method? Balkis? Balkis?
Balkis? Okay, madam. Apa ni? Okay, madam ni. Mana dia punya object method kita? Okey, dayang I. Kenapa? Kenapa kat tangan dayang I? Okey, dayang I. Tertekan, madam. Kenapa Maaf, madam. Balkis tiba-tiba keluar? Ke mana ni? Mana Balkis? Mana Balkis? Balkis? Mana ya? Okey, mana ya? Dia punya object method. Okay, awak nampak tak? Bahagian mana yang line ke berapa? Okay, which line refer to main method? Dayang I. Which line? Okay, start line mana refer to main method? Dia punya main method. Daripada line berapa sampai line berapa? Yang main method. 3 sampai 14. 3 sampai 14. Okay, line 3 sampai 14. Sampai 13 lah. Sampai situ. Okay, itu adalah main method. Okay, so user define method dia sampai mana? Dayang Zarina pula. Dia ada 3 dayang semua. Dayang Arina, dayang I, dayang Zarina. Okay, dayang Zarina. Start from line 15 sampai 20. 15 sampai 20. Okay. So, that one kita panggil sebagai method main. And then this one kita panggil user define method. Okay. So, now saya tanya, mana dia punya object method? Emma. Object method dia kat mana, Emma? Object method dia di dalam bracket yang dalam 15, line 15. Line 15. Salah. Line 15 tu nama dia apa? Line 15 tu? What is the name statement for line 15? Apa dia punya name line statement untuk line 15 Call tu? method. Call method yang tu? Define method. Apa dia? Define method. Apa method? Dia panggil apa? Method definition. Method definition. Okay, selain daripada method definition. Okay, method definition pun ada yang dipanggil. Selain daripada method definition. Method header. Yes, we call has a method header. Okay, method header. So sekarang
Kalau saya tanya objek scanner yang mana? Objek scanner dia apa? Input. Yang nombor 5, madam. Yang nombor 5. Okey, itu statement untuk kita statement scanner. Okey, apa objek yang digunakan? Dia guna input. Input. Okey, kita dah jumpa dah. Ini adalah objek untuk scanner. Sekarang objek untuk method. Ada tak? Macam tiada. Okey. Macam tiada. Memang dia tiada. Sebab apa dia tiada? Adakah program ni salah? Sebab dia static. Sebab dia static. Okey, siapa yang jawab static tadi? Okey, ada satu lagi. Saya ada dengar suara yang gentleman punya tadi. Apa dalam apa tadi dia kata? Sebab apa? Sebab dia sudah buat dalam line 12. Sebab dia dah buat dalam line 12. Line 12. Print, apa dia? Print price. Okey. Cut price tu. Cut price. Okay. Tapi mana objek dia? Kalau kita tengok. Sorry. Kalau kita tengok. Bila dia nak call method. So dia kena ada objek dia. Kenapa yang ini? This one adalah call method. Tetapi dia tidak ada objek method. Sebab apa? Okey, sebab soalan ini, method ini, kalau awak tengok, user define method ni, dia ada dua tau. Iaitu static dan non-static. Okay. Jadi yang kita belajar, silibus kita adalah non-static method. So bila non-static method, so kita kena create dia punya object method. Tetapi bila static method, dia tak perlu create object method. Tetapi di dalam user define method ni, dia punya method header dia, dia akan letak public static di depannya. Okay, kalau non-static method, so this one tak ada, kita akan guna header dia adalah start dengan return type, method name and then the parameter. So bila dia static method, so bila dia call, dia hanya terus panggil dia punya method name and then argument ni. Ini kita panggil sebagai argument. So argument ini adalah variable value yang dia akan passing kepada method definition kita. Jadi kalau cut ini has a variable. So tengok variable punya cut. Okay, this one has a double. Kemudian dia ada input statement. Katakanlah cut ini, dia bagi value dia adalah 9, bermaksud dia assignkan value 9 ini ke dalam variable cut. Okay, and then katakanlah price ini, dia assignkan value dia adalah 5. So, di dalam variable 5 ini, value dia adalah price. So, di sini argument ini dia akan passing. Dia akan pass value itu kepada parameter.
Okey, saya nak tanya sekarang, value cut itu dia akan passing kepada variable A ke kepada variable RM? Hayatun. Hayatun. RM, madam. Cut itu kepada RM. Price? Dekat yang price dekat RM. Price dekat RM. Cut kepada A. Macam tu? Iya. Okey. Liliana Laing. Okey. Cut itu dia akan pass value tu kepada variable mana? Liliana? Hilang terus. Variable A, madam. Cut itu variable A. Price kepada? RM. Okey, macam mana you nak tahu cut kepada A, price kepada RM tu? Kenapa price tidak A, cut kepada RM? No Arisa? No Arisa? Macam mana you tahu yang cut itu dia akan pass kepada variable A and price tu dia akan pass kepada variable RM? Dia ikut susunan tu, madam. Yes, dia ikut dia punya sequence dia, susunan dia. Kalau cut itu berada di depan, so dia akan passing base kepada apa yang dia passing kat sini. Ingat, dia akan pass ikut kepada susunan. Okey. Kalaulah dia terbalikkan price ini, katakanlah di sini dia letak price-nya. Okey. First adalah price dan di sini adalah cut. Bermaksud variable A tu dia akan accept daripada argument price. Okey. And then untuk variable RM tu dia akan accept daripada argument variable cut. Dia ikut kepada susunan. Okey, bagus. Okey. Jadi di sini awak akan keliru bila saya tanya mana object method? Tak ada. So bila tak ada, adakah programming ni syntax error? Tak ada. Okey, dia free of error. Tetapi dia punya types define method dia adalah dalam bentuk static method. So bila static method, so dia tidak perlu create dia punya object method. Tetapi syllabus kita mesti menggunakan non-static method. Non-static method means kita kena buat apa? Means kita kena create juga object method. So assume now public static tu tak ada. Public static tu tak ada. So kita kena create iaitu apa dia? Object method. Okey, apa object method yang kita nak create kat sini? Apa statement kalau kita nak create object method? Olivia? Olivia, Essen, Victor. Okay, macam mana kita nak create object method? Apa format untuk create object method? Apa format dia? Mula dengan apa? OBJ dot dekat madam. OBJ? Iya. Apa dia? Sebut, saya tulis. Apa format dia? OBJ
Kejap, madam. Hmm. Tak ada lelaki ke hari ni? Oh, ada. Cepat. Apa? Apa format untuk kita create object method? Class name, Class terus name. method name. Class name. Object Okay, name. lagi? Object Method name name. equal Class name, apa class name kita? calculate payment. Yes, calculate payment. Ni, class name kita ni. Calculate payment. Okay. Follow by object untuk method. So, apa you nak guna object untuk method? Any variable kan? Okay, apa you nak guna? Yes? OBJ. OBJ. Okay, you nak guna OBJ, gunalah OBJ. Okay, and then follow Equal. new Calculate payment. Calculate payment. Yes, good. Calculate payment. And Lepas tu then bracket. yes, good. Okay. So sekarang kita dah ada iaitu object method. So untuk call method kita kena ubah sikit di sini. Iaitu kita kena tambah apa? Iaitu OBJ tadi kat sini. Sebelumnya OBJ dot print price iaitu nama method kita. Okey, boleh faham tak? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okey, bagus. Faham kita punya kod. Okey. Barulah kita jadi orang yang bijak. Okey, barulah kita jawab soalan dia. Okey, state. Dia kata identify the part of the program above. The parameter list. Okey. Mana parameter list dia? Double A, double RM. Yes. Double A and double RM. Next, return type value. Double. Yes, double. Okay, method header dia. Double print price. Double A, double RM. Yes, you sambung balik iaitu double print price double A double RM. Okay, next method call dia yang mana? Mana method call dia? Line 12. Which one? Line 12. Semua tu kita nak panggil sebagai method call ke? Mana satu method call statement? Untuk method call statement only. Itu dia dah menggabungkan antara method call dan juga output statement tu. OBJ dot print price bracket semicolon itu. Yes, betul. Itu adalah method call. Iaitu kita kena ada object method dia apa, method name kita apa, okay, print price, and then follow by dia punya apa argument dia kat sini. Itu kita panggil has a argument, cut price. So di dalam argument inilah yang menentukan ada passing value ataupun tidak ada passing value. Kalau without any variable in argument, mean dia tidak ada passing value. So bila tidak ada passing value, apa akan jadi kepada define method kita? Method header kita akan jadi apa?
Method header kita akan jadi apa? Kalau without argument kat situ. No passing value. Apa akan terjadi pada method header kita? Kalau ini tak ada. In case lah. Kalau dia tidak ada. Dia dapat kira. Tidak ada, tak dapat kira. Jika tu tak ada, bermaksud method header kita kena create benda ni pun tidak ada. Jadi macam mana kita nak bagi value yang kat sini? Berapa A, berapa RM. Okay. Berapa A, berapa RM ini. So kita kena read benda tu di mana? Kita akan read statement input untuk A dan RM ini di dalam method tersebut. Itu awak akan jadi double A, bermaksud di atas ini tak ada function apa-apa. Yang dia bagi value cut, value price ni tak ada apa-apa. So kat sini kita create satu input statement iaitu double A. Okay, equal to apa dia pakai? Input dot next double. Dia kena macam tu lah. So dia akan ada input dot next double. Kita kena bagi input statement pada method define tadi. Okay. So awak boleh faham tak? Okay. Ini baru dia tulis write a non-static method is multiple. Okay, that determines for pair of integer whether the second integer is multiple of the first. The method should take two integers argument. Okay, return true if the second is a multiple of the first and return false otherwise. Okay, apa? Siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap? Soalan tu. Dia nak non-static method. Ada siapa yang dah siap? Nak tunjuk contoh? Chat. Soalan ni pun lagi. Write a static method. Okay, kita tukarlah soalan ni. Yang mana dia minta write static method tu, call maximum that accept 3 parameters and return the largest one. Okay, kalau soalan ini, yang ini saya tunggu awak jawab ni, yang kat atas ni. Okay, yang B ni, katakanlah soalan lah tiba-tiba sepatutnya tak wujud lah soalan dia tanya static method ni. Okay. Tapi kalau ada lah tiba-tiba static method, so you just tambah kat sini je. Public static. Okay. Kemudian barulah kita mulakan dengan define method kita. So dia kata method call max3 that accept 3 parameter, all integers and return the largest one. So maksudnya bila dia accept the parameters, okay, and then dia akan return the largest one. Jadi kita automatic kita tengok apa yang kita accept value. Accept value kita has a integer value. And then dia nak compare 3 numbers tadi. Dia nak tahu which one has a largest. So dia akan jadi return type kita, but dia sebut return. Kalau without return, so dia akan tulis di sini has a void. So bila ada return, so return type kita has a integer. So apa method name yang kita nak kena bagi? Apa method name yang kita nak bagi ni?
Apa method name yang kita nak bagi ni? Dalam soalan dia dah bagi tahu. Yes, max3. So bila dia kata method call, so yang call ini selepas tu adalah sebagai method name kita iaitu max3. And then dia ada accept 3 parameter. Inside of bracket ini sebagai parameter. So parameter dia kita kena letak iaitu any variable. So you tak payah pening kepala bila dia kata accept 3 parameter dan dia tidak bagi tahu kita what types of variable, apa dia punya variable yang you nak guna. So you letaklah apa? A, B, C, X, Y, Z and so on. Cuma bila ketiga-tiga itu adalah integer, so each of the variable itu kita kena letak data type dia. Integer A, integer B, integer C. Walaupun dia adalah semuanya has a integer. Ini dia declare tetapi dalam bentuk int parameter. Kalau kita declare di dalam main method, bila semua variable itu has integer, so kita boleh buat satu line lah dalam satu baris. Okay, so kat sini dia nak return largest one. So bila kita nak check, okay, which one biggest number, so kita buat macam biasalah. Okay, so katakanlah if A greatest than B and A greatest than C. Okay, so return A. Else, if B is greatest than A and B is greatest than C, so return B. And then else, dia akan jadi return C. So dah siap. Itu adalah static method. Tapi kalau soalan itu dia tidak mention, dalam exam dia tidak mention, saya rasa non-static method. Sebab di dalam silibus kita, kita belajar non-static method. Jadi dia akan mention kita write method. Okay, dia akan wujud macam ni. Write a method call max3. Bermaksud kita guna non-static method. So ini akan jadi tak ada. Kita buat macam biasa apa kita belajar. Okay. Okay, next. Write the statement to call the method max3 tadi. Yang ini dia minta kita create statement untuk call. Statement untuk kita call. So bila kita nak call the value tadi, jadi kita buat apa? Mesti kita kena ada object method. So ini kita menganggap dia dah declare dia punya object. Dia dah create dia punya object method. Okay. For G, A, B, in questions for G. In questions for, saya rasa dia tersalah A, B, C. In questions for G. Sekejap Okay, dia tersalah ni. In questions for, question number 4 ke ni Sebab saya hanya ambil soalan yang, saya ambil soalan method je. Yes, dia tak ada. Ini in question yang ke atas ni lah, B. Ini question B yang ni. So kita assume object method dia dah create. So kalau you nak guna OBJ follow by method name kita iaitu apa dia? Max3 tadi. Max3. And then dia mention tadi dia ada accept 3 parameter. Bila dia ada accept parameter, bermaksud di dalam method call statement itu dia ada argument.
Okay, dia ada argument. So how many argument? 3 argument sebab kat sini accept 3 parameter. So mean dia pass 3 variable, 3 argument. So kalau atas awak guna A, B, C, kita ubah X, Y, Z. Itu write the statement to call the method. Okay? Boleh faham? Boleh, madam. Madam. Kalau nak display kan dia? Nak display. Dia akan display output mana? Dia akan display base kepada true statement di sini. True statement di sini. Kalau dia return A, so dia akan display return A. Kalau dia true B, so dia akan return value B. Kalau dia true C, so dia akan return value C. So ini baru kita panggil call statement. Macam mana kita nak display ni? Nak display yang dia return apa? Sebab bila dia return bermaksud kita kena ada system.out kita kat sini. System.out.print. Okay. Dia ada dua cara untuk kita display apa yang kita return. Okay, system.out.print ini di dalamnya kita letak ni call method ni. Call statement ni kita letak di dalam ni. Okay, kita letak macam ni obj.max x y z. Atau okay, iaitu you assignkan object call ni, call method ni ke dalam satu variable. So example has here is y equal to obj. Y dah ada, tak boleh y. Kita jadikan dia sebagai answer. Okay, equal to obj dot sini max 3 max 3 x y z. So kita akan jadi system dot out dot print. So di dalam ni answer. Apa value yang kita return pada method call. Okay, apa value yang dia return kepada method call, so dia assignkan into variable answer. And then di sini system.out.print, so dia akan display dia punya apa value yang kita assignkan tadi. Dua cara lah. Okay, boleh faham? Boleh, madam. Okay. So yang ni ada nak tunjuk ni. Write non-static method is multiple that determines for a pair of integer. Okay. Dia ada sepasang nombor integer whether the second integer is multiple of the first. Is multiples of the first. Maksudnya dia adalah gandaan tak bagi nombor yang pertama. Adakah dia merupakan gandaan bagi nombor yang pertama? The method should take two integers argument. Should take two integers argument. Means dia ada argument. Okay. Return true if the second of the multiples of the first. And return false otherwise. Jadi apa kita nak buat? Dia nak tahu nombor kedua itu adalah multiple bagi nombor yang Modulus pertama. kan ni, madam? Apa dia? Modulus. Modulus. Yes, modulus. Maksudnya macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu nombor tu adalah merupakan gandaan bagi nombor yang pertama tak? Contohnya nombor pertama kita 2.
2 saya tulis 3. Dan nombor pertama kita 3. Ini contoh ini dalam argument kita. Okey, nombor kedua kita 15. Macam mana kita nak tahu? The second integer is a multiple of the first integer. Kalau kita tengok ni, 3 itu integer, second integer is multiple of first. 15 itu, adakah dia boleh sebagai multiple bagi 3 tak? Dia multiple ni macam 3, 6, 9 macam tu kan. Kalau 15, 30, 45 and so on kan. Itu multiple kan. 4 markah je, pendek je kat sini. Okay, ada siapa-siapa nak tunjuk? Salah tak apa. Nazmi? Nazmi? Mana Nazmi? Nazmi? Okey, soalan ni awak faham dia, kita kena buat the whole coding ataupun kita hanya buat method sahaja. Method definition sahaja. Awak faham apa ni? Kita nak buat apa ni? Adakah kita perlu buat method start daripada awal, create import java.ut, create dia punya class, create main method and then baru create kita punya define method tu, definition method tu. Yang ni yang mana ni? Soalan ni dia suruh kita buat yang mana ni? Method je macam. Yes, Method dia dia. suruh kita buat method sahaja. Kita create method definition je. Tak perlu kita nak create object method. Cuma kita kena statekan. Okay. Macam mana kita nak tahu dia punya nombor pertama, nombor ketiga tu has a multiple? So katakanlah ini non-static method. So dia nak return apa ni? Two pair of integers. So dia nak return apa ni? Return type. Return data type apa? Cepat. Integer. Okay. Method name? Method name kita apa? Is multiple. Dia dah bagi dah. Okay, multiple. Kemudian, dia kata kat sini, method should take two integers argument. So, dia akan ada parameter. Okay, parameter dia adalah dalam bentuk, apa ni? Apa data type untuk parameter pertama kita? Integer. Okay, integer apa nak bagi? Integer X. Integer X. Okay. And then satu lagi? Integer Y. Integer Y. Okay. So, kita pun create method. So, bila soalan ini dia kata nak statekan sama ada second number itu, whether the second integer itu adalah multiple bagi first number. So, ini adalah soalan selection. So, if apa? Kita nak guna, kawan awak dah sebut tadi. Guna modulus ke? Yes, guna modulus. Macam mana kita nak tahu dia tu multiples? X modulus Y X modulus Y equal 0. equal 0. So, dia akan return apa? Return? X itu nombor pertama ke nombor kedua? First number. First number. Tapi sekarang dia cakap whether the second integer is multiple the first number. Jadi kita kena X modulus Y ke Y modulus X
Saya modulus bertengah. X. Hah? Y modulus X. Y modulus X. Y modulus X. So you kena buat kat sini. Y modulus X. Jika dia without any remainder, so dia akan return true. Else, return false. Okay. So saya nak tanya sekarang. Betul tak kita punya return type kita? Salah. Salah. Return type kita sepatutnya? Boolean. Yes. Return boolean. Dia tidak nak value. Tapi dia nak mention dalam bentuk true ataupun false. Walaupun argument yang dia passing kepada parameter ini has a integer value. Baca soalan tu betul-betul. Return dia kita nak return apa? Okay, boleh faham? Boleh, madam. Okay, bagus. Okay. Right method call for non-static method. Non-static method maksudnya dalam silibus kita lah. That name convert Fahrenheit. That convert a temperature from Fahrenheit to Celsius. Where F is the Fahrenheit temperature and C is Celsius. Given the class name is convert temperature. Ni. Soalan ni dia ada mention tak dengan kita? Kita nak ada return ke tidak? Tiada. Dia cuma hint dengan kita. Tiada. Okay, kalau tak ada return, apa akan jadi? Dia bagi non-static. Okay, itu yang biasa. Method name kita adalah convert fah. Okay. Formula dah diberi. Given the class name is convert temperature. Given the class name is... Okay. Jadi dia suruh buat apa ni? Daripada awal ke? Ataupun hanya pada method definition? Method mana? Method definition. Yes, dia nak method definition je lah. So sekarang ni dia ada passing value ke tidak ada? Tiada. Pula ada passing value ke tidak ada? Tiada passing value. Soalan ini dia tak jelas. Soalan ini dia tidak jelas. Okay. Yang menyatakan sama ada dia accept value. Okay. Dia accept argument tadi. Jadi awak boleh buat sama ada you nak letak ada parameter ataupun tak ada parameter, bergantung kepada kamu. Okay. Kalau ada parameter, bermaksud you create lah dia kat sini. Dia kat sini pun tak jelas juga. Dia perlu return ataupun tidak. Okay. So bergantung kamu untuk selesaikan. Kalau you nak return, so you return. So kena carilah suitable answer untuk kita return kalau formula dia macam ni. Okay. Biasanya kalau formula yang ada division macam tu, so dia adalah dalam bentuk double. Okay. Double. So dia punya convert. So kalau ada parameter, so bagilah parameter. So Fahrenheit ni biasa dalam bentuk decimal number ke ataupun integer number? Fahrenheit. Dia ada point-point tak? Double. Double. Yes, double. So double apa kita nak guna ni? Double A.
double A. Guna double A. Okey. Okey, kalau double A ada double A bermaksud kita ada terima value daripada argument. Jadi terus je lah kita dapatkan iaitu double Y. Y ni adalah kita nak assignkan value from formula 5/9 tu. Okay, so kat sini 5/9. Okay, times by. Dia nak guna F ke nak guna A sekarang ni? F. F ke A? A. Sebab kita kat sini. Okay. A minus 32. And then, dia ada return tak? Ada sebab you buat double. So kat sini akan jadi return Y. Okay. Kalau you tidak ada return, okay, bila tidak ada return or, okay, kalau soalan kamu ini, jawapan kamu tidak ada return sebab dia tak bagi kita ayat yang jelas nak return ke tidak return. Kalau you tak nak return, so kita akan jadikan method data return type kita adalah has a void. Benda yang sama, convert, okay, double A. And then kat sini double Y equal to 5/9 times by A minus 32. So bila tidak return, so kita kena ada output dia di dalam method system dot out dot print Y. Mesti ada macam tu. Okay. And then kalaulah pula soalan itu you tak nak ada parameter, means tidak ada passing value from argument, so dia akan jadi, katakanlah kita nak guna dalam bentuk void, so dia akan jadi or, yang ini void convert, so parameter kita akan jadi kosong macam tu. So berapa value untuk A tu? Okay, jadi kita kena buat declaration di dalam ni, iaitu double F. Kita tukarlah Fahrenheit. Nak guna A pun boleh. It's up to you. Double F. So you kena buat apa? Kena buat dalam bentuk F equal to sc.next double. You kena read. You kena bagi value. Read value untuk F tu. Barulah you boleh dapat iaitu double Y equal to berapa tadi? 5/9 times by F minus 32. And then bila dia void, so kena ada system dot out dot print so Y. Jika you nak ada return dengan cara without the parameter, okay, without the parameter, so you ubah dia punya return type saja. Okay, boleh faham? Okay. So, ini adalah untuk soalan dengan ada 3 contoh jawapan. Actually boleh buat 4 contoh jawapan, iaitu contoh yang terakhir ni tetapi dia ada return type lah. You tambah je double convert Fahrenheit without parameter, tetapi system dot print ni dah tak wujud, tetapi dia akan jadi apa? Dia akan jadi return Y. Dia akan jadi return Y. Itu kalau ada return value. So dia akan ada 4 option answer.
Okay, so cukuplah untuk hari ni. Kita continue ada satu hari lagi iaitu on Monday before you apa tu yang UPS 3. Before UPS 3 tu. UPS 3 pada hari Selasa malam saya rasa. So ada beberapa soalan lagi lah. Cubalah kamu selesaikan. Soalannya macam ni lah. Macam ni lah bentuknya. Cuma apa soalan je kita tak tahu. Tunggu malam tu. You faham yang ni, so insyaAllah you boleh jawab untuk UPS yang terakhir kita. Okay, that's all for today. Dismiss. And thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.